Selamat kembali ke Goal Per 90. Tadi kita dah sentuh tentang Kaoru Mitoma. Sekarang ni kita nak beralih fokus terhadap sebuah pasukan yang boleh sebenarnya kita katakan pasukan legasi tetapi sedang mengalami satu tempoh yang cukup sukar, iaitu Everton. Bergelut dengan zon relegasi pada ketika ini, telah pun memecat Frank Lampard sebagai jurulatih mereka. Ini adalah pertukaran jurulatih, saya dah tak ingatlah berapa. Dalam 5-6 tahun lepas, Everton ni selalu bertukar jurulatih, dan jelas bahawa mereka ada satu masalah yang sangat besar, kerana sesiapa yang mengikuti perkembangan Everton sepanjang beberapa tahun lepas Chunang akan tahu bahawa masalah mereka bukan tertumpu kepada satu jurulatih saja, tetapi kepada board dan juga pemilik. Kerana di bawah Fahad Moshiri, pemilik mereka, Everton dah banyak kali tukar strategi, tukar jurulatih, dan satu keputusan pun tak pernah make sense. Ya. Mungkin kita boleh bermula dengan jurulatih-jurulatih yang telah mereka lantik sepanjang tempoh 8-9 tahun lepas lah, Chunang. Okey, di sini adalah senarai ketua jurulatih Everton di bawah pemilikan Fahad Moshiri, dan anda boleh lihat pelbagai ketua jurulatih yang memiliki corak permainan yang sangat berbeza, identiti dalam football yang sangat berbeza, yang mungkin tidak serasi dengan budaya Everton sebagai satu pasukan. Dan kita tahu sekiranya budaya pertukaran ketua jurulatih tidak dihilangkan, kesinambungan buat satu pasukan takkan ada, dan konsistensi juga takkan ada. Dan itu kita boleh nampak menjejaskan Everton sebagai satu pasukan pada ketika ini. Macam manalah diorang boleh pergi dari Ronald Koeman ke Sam Allardyce, dari Marco Silva ke Ancelotti, kemudiannya Rafa. Tak ada kesinambungan langsung dalam kesemua pelantikan ini. Tapi yang lebih malang, yang lebih menyakitkan hati sebenarnya adalah pemain-pemain, perpindahan yang dilakukan oleh Everton di bawah Fahad Moshiri, kerana ini lagi banyak tak masuk akal, Chunang. Kerana kalau kita lihat, ini adalah senarai pemain yang melebihi 25 juta euros yang dibeli oleh Everton di bawah Fahad Moshiri. Lihat saja senarai nama ni, Yannick Bolasie. Failure atau sukses? Mungkin saya katakan average dan juga failure. Richarlison, Richarlison mungkin sukses. Sigurdsson, failure. Michael Keane, failure. Jordan Pickford mungkin sukses. Davy Klaassen, failure. Yerry Mina sampai sekarang saya tak tahu peminat Everton suka atau tidak terhadap dia. Alex Iwobi mungkin sukses. Moises Kean, failure. Gbamin, failure. Andre Gomez, failure. Banyak pembelian mereka yang melebihi 25 juta euros yang gagal, yang tak dapat fulfill potential. Pemain-pemain yang bawah 25 juta pun ada juga yang dibawa masuk dan membazirkan duit saja, tidak memenuhi potensi. Jadi ini, Chunhang, mencipta sebuah pasukan yang struggle dari segi identiti mereka. Kerana pemain-pemain yang dibawa masuk banyak gagal, jurulatih-jurulatih pun kecelaruan identiti. Jadi prestasi Everton di bawah Fahad Moshiri sangat terumbang-ambing. Ya, kan ini kita boleh nampak dari segi PPD ataupun passes per defensive actions pada era Koeman sehinggalah era Lampard yang kita boleh nampak di sini. Ini adalah jumlah secara purata PPDA Everton, dan kita start dengan Koeman, Sam Allardyce, Marco Silva, dan Carlo Ancelotti. PPD mereka lebih kurang sama dengan 10. Maknanya mereka akan pasukan lawan akan melakukan lebih kurang 10 hantaran sebelum Everton akan melakukan aksi-aksi defensif untuk memenangi kawalan bola balik di dalam middle third ataupun ke atas. Tetapi perbezaan yang cukup besar antara Ancelotti dan juga Benitez di sini, jurang perbezaan 4, dan itu adalah satu benda yang sangat not that very consistent lah, boleh dikatakan. Dan anda boleh lihat, kita tahu Benitez adalah seorang pemain, ada seorang ketua jurulatih yang sangat pragmatik, yang bukan satu pasukan yang akan sering kali menekan secara agresif, dan itu boleh dilihat di sini. So, dari sebuah pasukan yang memiliki pressing intensity yang baik, kemudiannya pasukan yang pressing intensity itu betul-betul ke laut, identiti pasukan Everton ni sangat bercelaru. Kita tak tahu apa plan mereka, apa plan long term mereka, satu pun kita tak tahu. Tapi yang pasti, mereka perlu melantik jurulatih baru. Dan di sini, Chunhang dan aku ada memilih 3 nama untuk kami mencadangkan sebagai calon seterusnya.
Calon-calon ini ada beberapa perspektif yang berbeza. Mungkin salah satunya untuk membantu Everton kekal di Liga Perdana Inggeris. Mungkin juga seorang calon untuk membantu projek jangka masa lama. Jadi mereka relegated pun tak apa. Kekal dengan individu ini kerana ia boleh membuahkan hasil in the long term. Kita mula dengan calon pertama, Chun Hang. Sean Dyche. Nama yang cukup dikenali bekas jurulatih Burnley yang sangat pragmatik. Kenapa anda rasa dia mungkin calon yang sesuai untuk Everton? Kita cukup mengenali Sean Dyche sebagai seorang overachiever bersama Burnley. Beliau akan sentiasa diberikan resources yang tidak mencukupi dan mungkin pemain yang tidak mempunyai kualiti yang begitu tinggi, tetapi beliau masih dapat kekal lama di dalam Premier League sebagai satu pasukan di situ, dan itu adalah satu statistik ataupun satu achievement yang begitu positif buat Sean Dyche. Dan kita tahu antara isu yang dialami oleh Everton adalah struktur defensif mereka yang akan membolosi banyak peluang dan ruang untuk pasukan lawan untuk exploit. Dan ini adalah kemasukan Sean Dyche yang boleh membantu mereka untuk menjadi satu pasukan yang lebih solid dengan menggunakan sistem yang sangat defensif 4-4-2, direct play yang akan menyerapkan segala tekanan dan melancarkan satu direct pass ke arah penyerang. Dan mungkin ketibaan Sean Dyche boleh membangkit semula pemain-pemain seperti Calvert-Lewin sebagai seorang target man yang banyak digeruni oleh pasukan lawan, dan juga Dwight McNeil sebagai seorang pemain sayap yang akan melakukan hantaran lintang yang begitu kualiti. Dan Dwight McNeil pernah beraksi bersama Sean Dyche ketika dia di Burnley. James Tarkowski di bahagian belakang juga adalah seorang bekas pemain Sean Dyche ketika di Burnley. Jadi calon pertama kami adalah Sean Dyche. Calon kedua pula, Chun Hang, adalah seorang individu yang baru-baru ini pernah melatih kelab Valencia. Nama dia adalah Jose Bordalás. Jurulatih yang juga kadang-kadang dikenali sebagai Pepe Bordalás juga di pentas bola sepak Spanyol. Mengapa, Chun Hang, anda merasakan dia mungkin boleh menjadi solusi jangka masa pendek atau lama untuk Everton? Jose Bordalás ini nama sudah menjadi kebiasaan dalam bumi Espanyol. Dan sekiranya Diego Simeone diberikan tagline antara murid daripada School of Dark Arts, Jose Bordalás merupakan the master of dark arts dengan taktik-taktik yang lebih kotor, lebih kontroversial, lebih kontroversial dengan mengutip kad kuning, berbuat diving, membazirkan masa. Sangat pragmatik. Sangat pragmatik. Tetapi buat fikiran Jose Bordalás, segalanya perlu dilakukan untuk memastikan kemenangan 3 mata ataupun 1 mata. Dan itu adalah satu mentality yang mungkin diperlukan oleh Everton. Actually, benda tu makes a lot of sense kerana di Everton sekarang ini, especially ketika mereka bergelut dengan zone relegation, perkara yang paling penting adalah survival. Survival at all cost. Jadi Jose Bordalás adalah calon kedua kami. Dan calon ketiga, Chun Hang. Ini adalah individu yang secara peribadi saya sangat minati juga. Individu yang baru-baru ini melatih RB Leipzig di pentas Bundesliga dan membantu mereka menewaskan Freiburg dalam final DFB Pokal musim lepas. Domenico Tedesco. And the best part, dia adalah seorang jurulatih yang muda. 37 tahun. Saya pilih individu ini hanya kerana saya rasakan Everton memerlukan satu cultural reset. Sama seperti apa yang dilalui oleh Burnley dengan perlatikan Vincent Kompany. Anda rasa Tedesco mungkin boleh menjadi seorang calon yang baik untuk Everton? Bagi saya, walaupun berusia hanya 37 sangat muda, tetapi beliau digelar sebagai antara pemain ataupun ketua jurulatih yang paling menarik di segala Eropah. Dan beliau banyak digelar sebagai seorang defensive mastermind bersama Red Bull Leipzig. Musim lepas bersama Red Bull Leipzig di pentas Bundesliga, 20 perlawanan mereka hanya membolosi 19 jaringan. Itu adalah rekod yang memang diperlukan dalam Everton yang sering kali membolosi percubaan dan juga jaringan. Jadi bagi saya ini adalah calon yang sangat baik untuk melakukan satu culture reset di dalam Everton. Dan bagi saya ini adalah pilihan utama untuk menjadi calon ketua jurulatih. Jadi itu dia, Everton, sebuah pasukan yang berada dalam situasi yang sangat sukar. Hanya masa boleh menentukan apa masa depan mereka untuk penghujung musim ini. Saya rasa untuk itu saja episod Goal Per 90 minggu ini. Seperti biasa,
Kalau anda nak melihat sedutan-sedutan menarik dari setiap episod Goal Penalti, korang boleh tengok di YouTube Astro Arena. Saya nak mengucapkan terima kasih kerana menonton. Jumpa korang dalam episod Goal Penalti yang akan datang.